kita boleh kita mula ya, insya-Allah. Suara saya boleh didengari, nota boleh dilihat dengan jelas. Boleh Ustaz. Boleh, alhamdulillah, kita mulakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, kita pada malam ini kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu sekali lagi pada malam ini seperti mana yang telah kita hebahkan pada setiap Jumaat malam Sabtu jam 9 suku malam, kita akan mengambil ruang yang ada untuk kita memahami nama-nama surah-surah yang terkandung di dalam Quran. Kemudian kita nak mengambil tahu tentang apakah tema di sebalik setiap surah yang kita bicarakan tentang namanya. Jadi itu merupakan dua tujuan utama kita bersama-sama pada malam ini dan pada malam-malam yang berikutnya. Semoga Allah sentiasa melapangkan dada kita, Allah sentiasa mempermudahkan urusan kita semua tanpa izin dari Allah, tanpa rahmat dari Allah, tanpa Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita bimbingan, tak mungkin kita dapat bertemu, kita dapat belajar, kita dapat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon Allah Taala mempermudahkan pengisian kita pada malam ini. Seperti kebiasaan, untuk kita memahami ataupun untuk kita belajar secara online ini, tuan-tuan dan puan-puan dikendaki merujuk kepada nota yang telah pun diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nota yang kita nak belajar pada malam ini, ia merupakan nota yang sama yang telah diberikan pada minggu lepas. Jadi, nota pada minggu lepas, kalau tuan-tuan menerimanya, dalam nota tersebut ada maklumat tentang nama surah Ghafir, kemudian surah Fussilat dan juga surah Asy-Syura. Jadi sesiapa yang belum lagi menerima nota ataupun boleh dapat nota, jadi di bahagian chat Zoom saya telah letakkan link Google Drive, so boleh tekan je di situ, insya-Allah boleh dapati nota yang telah kita hebahkan pada minggu lepas. Jadi rakan-rakan kita yang menyaksikan secara langsung pada malam ni di FB Akademi Tadabbur ataupun yang melihat selepas pengisian kita pada malam ini secara rakaman, anda boleh dapatkan nota di link Google Drive seperti yang ada di bahagian komen. So saya telah letakkan maklumatnya di situ. Jadi manfaatkanlah sebaik yang mungkin. Semoga kita semua sentiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan fokus kepada dua surah, iaitu surah Fussilat dan surah Asy-Syura. Malam ni kita belajar dua surah sudah memandai untuk kita. Yang mana surah Fussilat ini, kalau kita ada Quran terjemahan, okey, kita boleh membuka pada muka surat nombor 477. Bermula muka surat 477,
kita akan menemui tentang surah Fussilat. Okay. Surah Fussilat ini dia mengandungi 54 ayat. Dalam belajar modul nama-nama surah, kita tidak akan membincangkan tentang kandungan keseluruhan ayat. Tetapi kita hanya memberikan tumpuan kepada kita nak mencari jawapan kenapa surah tu namanya Fussilat. Apakah sebenarnya hikmah diletakkan surah itu dinamakan Fussilat. Jadi kita hanya bincang pada nama. Kemudian untuk mendapat gambaran awal pada nama Fussilat ini, kita juga boleh melihat kepada kategori surah Fussilat. Okay, surah Fussilat ini dia adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah. Maknanya dia adalah surah Makkiyah. Kalau surah ini surah Makkiyah, kita sedia maklum bahawanya kalau dia surah Makkiyah, dia surah yang turun sebelum hijrah, tentulah kandungan ayatnya akan berkisarkan tentang perkara akidah, perkara tentang keimanan. Beriman kepada Allah, cerita tentang iman kepada Rasul, cerita beriman kepada hari akhirat. Tiga tajuk penting yang Allah Ta'ala akan cerita dalam surah-surah Makkiyah. Okay, dapatkan maklumat itu. Kerana dia ada kaitan dengan nama Fussilat. Kemudian, apabila surah Makkiyah cerita tentang Rasul, apabila surah tu cerita tentang Rasul, secara tidak langsung dia akan membawa cerita tentang wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Ingat siapa bila-bila. Kalau Quran cerita pasal Rasul, dia mesti dikaitkan juga dengan kitab, dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul. Walaupun kita tak dapati ayatnya banyak cerita pasal kitab, tapi kalau sebut Rasul saja, dia mesti tentang wahyu. Kerana Rasul, macam mana dia nak sampai, dia nak berdakwah, tentulah bergantung kepada wahyu. Okay, itu maklumat ringkas dia. Kemudian kalau kita lihat pada makna Fussilat, kalau kita ada Quran terjemahan, kita dah jumpa dah. Fussilat maknanya yang dijelaskan, yang diperincikan. Itulah Fussilat. Okay. Fussilat yang dijelaskan, yang diperincikan. Jadi kita dah tahu makna Fussilat. Sekarang kita pergi kepada mencari jawapan di manakah ayat di dalam surah Fussilat mengandungi kalimah Fussilat. Seperti minggu lepas kita telah sebutkan, tapi tak apa, kita ulang semula. Okey, tentang Fussilat. Okey, perkataan Fussilat berada pada ayat yang kedua. Awal-awal dalam surah Fussilat ayat yang kedua, kita akan jumpa perkataan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun fussilat. Kita jumpa perkataan fussilat. Dijelaskan. Fussilat maknanya dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Ayat lepas tu dia sebut ayatuhu. Ayatnya. Okey. Kita jumpa perkataan fussilat, kita tahu maknanya yang dijelaskan. Dijelaskan apa? Dijelaskan ayatuhu. Ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya tu ayat apa? Tentulah ayat itu adalah Al-Quranul Karim. Kita jumpa perkataan Quran selepas ayat itu. Okey, maknanya Fussilat ni
Okey, makna fussilat yang dijelaskan ini dia berkait rapat dengan Al-Quranul Karim, yang sifat Quran itu dia adalah menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan isi kandungannya. Isi kandungan Quran tu ayat-ayat Al-Quran. Okey, kita dah dapat dah tentang perkataan fussilat. Kita dah tahu di mana ayat itu diambil. Okey. Dijelaskan ayat-ayatnya. Bermakna kalau Allah mengatakan ayat-ayat Quran, yang ayat-ayat Quran ni mengandungi mesej tertentu, mengandungi nasihat, mengandungi amaran, peringatan, semua maklumat itu dijelaskan terang jelas. Itulah fussilat. Maknanya ketika mana Al-Quran itu turun, tidak ada lagi alasan bagi orang Arab musyrikin khususnya ketika itu nak cari alasan kata tak fahamlah Quran ni apa Quran dicakap. Dia tak boleh lagi nak mendakwa dah. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi tahu fussilat ayatu, telah dijelaskan ayat-ayatnya. Lepas tu pula bukan sekadar dijelaskan ayat-ayatnya, Quran itu pula lagi jelas pada orang Arab. Sebab apa? Dia diturunkan dengan bahasa apa? Quranan Arabian. Diturunkan dalam bahasa Arab. Maknanya tak ada tisu lagi yang timbul yang mengatakan kami tak tahu pun ada nasihat macam ni. Kami tak tahu pun adanya amaran macam tu. Kami tak faham pun. Wahyu Quran tak ada. Sebab Quran surah Fussilat sudah memberi tahu awal-awal lagi pada nama surah itu sendiri. Kemudian perkataan Fussilat bukan hanya ada pada ayat nombor 3. Tetapi perkataan fussilat juga diulang sekali lagi pada ayat nombor 44. Jumpa sekali lagi perkataan fussilat. Jumpa lagi perkataan ayatuh. Dijelaskan ayat-ayatnya. Sebab itu ketika Al-Quran diturunkan sebelum Nabi berhijrah, maknanya memang Quran itu jelas. Wahyu yang Nabi dapat dari Allah itu jelas. Nabi sampaikan kepada mereka. Maka tak ada alasan kata mereka tak jelas, mereka tak faham dan sebagainya. Okey, jelas tentang maklumat ini. Okey, kita dah dapat dah tentang makna fussilat. Kita dah tahu fussilat tu fussilat tentang apa. Kita dah tahu tentang sumber ayat yang menyebutkan perkataan fussilat. Tapi belum selesai lagi tanggungjawab kita, tugasan kita. Kerana kita nak kukuhkan lagi, nak cari lagi maklumat. Okey, kita nak cari apakah contoh-contoh ayat. Maksudnya apakah contoh-contoh isi kandungan Quran itu yang dia menjelaskan. Kita tanya tahu menjelaskan ayat-ayatnya. Okay, dia umum. Kan? Kalau kita belajar Quran ada 2000 kita ada 6236 ayat. Maknanya Quran ni semua menjelaskan. Tambah-tambah lagi surah Fussilat itu sendirilah. Kan yang 54 ayat tu. Jadi kita nak tengok contoh. Apa contoh ayat Quran yang menjelaskan tentang perkara apa? Tentang ayat-ayat dia jelas. Ayat-ayat dia memang jelas. Tapi ayat-ayatnya berkenaan apa? Menjelaskan tentang isu apa? Okey. Pada ayat yang berikutnya. Okey. Kalau kita lihat pada ayat nombor 4. Okey, pada ayat nombor 4 surah Fussilat, kita akan menemui
apa yang Quran ni nak jelaskan. Kita tahulah ayat-ayat dia. Tapi ayat-ayat Quran itu dia berkisahkan tentang apa? Tentang maklumat apa? Maka ayat 4 bagi tahu. Menjelaskan apa? Kalau kita tengok dekat diagram tu, kita akan jumpa bentuk penjelasan Al-Quran. Okey, maksudnya Quran yang terdiri daripada ayat-ayat ni, khususnya lagi surah Fussilat itu sendiri, jelaskan tentang apa? Al-Quran, khususnya surah Fussilat ini menjelaskan tentang ada berita gembira. Lepas tu Al-Quran itu juga menjelaskan apa? Ayat-ayat Quran itu menjelaskan tentang apa? Ada berita yang menakutkan pada ayat tu. Maknanya kalau orang yang dia betul-betul nak beriman kepada Quran tu, dia akan jelas, dia akan tahu bahawa ayat-ayat Quran tu ada yang membawa berita gembira. Ada ayat-ayatnya yang memberikan kita ketakutan. Ayat-ayatnya. Jelas. Okey. Maklumat ini kita ambil pada ayat 4. Sebab ayat 4, setelah Allah Ta'ala kata Quran itu, kalau kita baca ayat 3 kan, ayat 3 kata Quran itu dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu. Okey, ayat 4 memberikan perincian dia. Dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu dalam bab apa? Maka Al-Quran kata, Bashiran wa nadhiran. Ia tu apa? Al-Quran no. Okay, yang ayat-ayatnya tadi tu membawa berita gembira yang menggembirakan. Untuk siapa? Bagi orang yang nak beriman. Tapi ayat Quran tu juga dia menjelaskan tentang peringatan nadhiran kepada orang-orang yang nak mengingkari. Kepada orang nak beriman, jelas Quran tu bagi tahu ada berita gembiranya, ada ganjarannya, ada balasannya. Dalam masa yang sama, ayat-ayat Quran tu dia jelas menunjukkan ada peringatan yang diberikan. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Walaupun jelas, Allah Ta'ala kata apa? Fa'arada aktharuhum. Namun kebanyakan mereka berpaling. Tak nak ambil kisah pun. Berita gembira ke, beri peringatan ke, mereka tak nak ambil kisah ayat-ayat Quran tu. Disebabkan mereka berpaling itulah. Fahum la yasma'un. Mereka tidak mahu mendengar. Maksudnya kalau mereka dengar betul-betul, okey, ambil masa dengar wahyu Nabi bacakan tu, tentu mereka akan jelas. Mereka akan tahu. Oh, ada ayat-ayatnya menyebut berita gembira tentang syurga, tentang rahmat Tuhan, tentang pahala. Tapi ada ayat Quran juga yang memberikan menakut-nakutkan. Kalau buat macam ni, nanti azab dan sebagainya. Jelas. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Walaupun jelas mereka buat apa? Mereka tetap berpaling. Mereka tak nak ambil kisah pun. Okey, sebab itu pada Bashiran wa Nadhiran ni, kalau dekat nota tu, kita akan dapati surah Fussilat ni lah satu-satunya surah yang menyifatkan ni maksudnya memberitahu kepada kita Quran ini dia sifat dia apa? Bashiran wa nadhiran. Kita, kalau kita biasa dengar perkataan bashiran wa nadhiran, kan? Kita akan jumpa bashiran wa nadhiran ni, kita selalu jumpa tentang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyampaikan berita gembira, menyampaikan peringatan. Tetapi surah Fussilat dia tak cakap pada Nabi itu. Dia cakap Quran itu sendiri. Sifatnya, ciri Quran itu basyiran wa nadhiran.
Sebab tu kalau kita baca pada ayat nombor 3 tadi, dia tak sebut pasal Rasul pun. Dia suruh sambung pasal Quran. Lepas ayat 2 kata tanzilun. Jumpa ayat 2 kata tanzilum minar rahmanir rahim. Turunnya kitab ini daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Lepas tu sambung lagi cerita pasal Quran, kitabun, sebuah kitab. Disebut fusilat ayatuhu, dijelaskan ayat-ayatnya. Lepas tu dia adalah dalam bahasa Arab supaya mereka memahami. Lepas tu ayat 4 sambung lagi pasal Quran. Quran tu apa? Basyiran wa nadhiran. Ayat 4. Maknanya dalam banyak-banyak surah, surah Fussilat sahajalah satu-satunya surah yang menyebutkan sifat Quran itu dia adalah basyiran wa nadhiran. Basyiran wa nadhiran itulah di antara penjelasan Al-Quranul Karim. Okey, dah. Saya insya-Allah tuan-tuan boleh memahami tentang penjelasan tadi. Kan tahu dah Fussilat tu apa. Dua sifat Quran ini menarik. Kan? Sebab surah lain tak sebut pun. Sifat Quran tu basyiran wa nadhiran. Carilah surah lain, tak jumpa. Kalau kita baca suratul Kahfi sekalipun, macam besok kita ada kelas suratul Kahfi, kita dah belajar dah sebelum ni, iaitu Quran itu diturunkan kepada Nabi untuk Nabi berikan peringatan. Dikaitkan dengan Nabi tugasnya memberikan peringatan. Rupa-rupanya dalam surah Fussilat kata memang sifat Quran itu ada dua. Ayat-ayatnya jelas. Memberikan berita gembira, memberikan amaran. Tak ada tersembunyi. Dia jelas. Mana kalau orang dengar Quran, dia faham Quran tu, dia akan jelas dapat dua perkara ini. Okey, kita kukuhkan lagi tentang Fussilat ni. Izinkan saya menerangkan sikit lagi tentang Fussilat ni. Kita nak dalamkan lagi maklumat kita. Okey, kita nak tengok contoh. Macam mana ayat-ayat dalam surah Fussilat ini ia nak memberikan contoh. Maksudnya macam mana ayat-ayat tu dia datangkan contoh. Macam mana nak menakut-nakutkan mereka ni? Macam mana nak menggembirakan mereka ni? Kita cuma tahu setakat ini, sifat Quran ini jelas. Dia jelas menerangkan tentang berita gembira, dia jelas menerangkan membawa tentang amaran, kan? Tapi kalau kita dalam lagi, kita pergi lagi, kalau kita belajar lagi, tengok lagi ayat-ayatnya, kita akan dapat contoh ayat yang membawa kepada nak menerangkan basyiran wa nadhira. Kalau kita tengok dekat gambar diagrams ni, tuan-tuan nampak tengok anak panah yang bawah sekali tu. Yang dalam kotak warna kuning ke oren ke apa ni, kuning. Saya pening lah warna ni. Okey. Anak panah ni menunjukkan macam mana ayat dalam surah Fussilat tu nak bagi tahu ada berita gembira, macam mana nak menakut-nakutkan mereka. Allah Ta'ala membawa menggunakan pendekatan, iaitu Allah Ta'ala memaparkan, Allah menyebutkan keagungan ayat Quran itu sendiri. Lepas tu Allah Ta'ala memaparkan bentuk-bentuk ataupun penciptaan alam semesta. Maksudnya alam semesta yang ada di sekeliling kita ni sebenarnya ia sudah pun dapat menjelaskan kepada kita siapa pencipta alam semesta tu, kan? Maka yang menciptakan alam semesta itulah yang menurunkan Quran, yang jelas tadi. Siapa dia? Yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu. Itu cara dia. Maksudnya dalam surah Fussilat Allah membawa menggunakan pendekatan menunjukkan
keagungan ayat Quran itu sendiri. Sebab kalau sebut keagungan ayat Quran, dia merujuk juga kepada Allah. Sebab Quran ni adalah kalam Allah. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala sebut tentang penciptaan alam semestanya. Okey, maknanya kalau orang tu dia dengar ayat Quran tu dibacakan, dia faham tentang ayat tu, tentu dia jelas. Dia jelas tentang apa? Dia jelas dia perlu buat apa? Dia perlu beriman kepada Allah, dia perlu terima Rasul tu. Caranya macam mana? Maka dia kena merenung, dia kena berfikir tentang siapa pencipta alam semesta ni. Jadi kita tengok contoh penciptaan alam semesta yang Allah cerita dalam surah Fussilat. Nama pun dijelaskan. Okey, tengok macam ni. Kita tengok dulu ayat dia. Okey. Kalau kita tengok pada ayat nombor 9. Ni surah Fussilat ya. Ayat 9 surah Fussilat. Lepas tu kita ambil ayat 10 surah Fussilat. Kita ambil ayat 11 surah Fussilat sampai ayat nombor 12 lah. Okey, sampai ayat nombor 13. 13 okey. Maksudnya macam ni. Kalau kita tengok pada ayat nombor 9, 10, 11 dan 12 surah Fussilat Okey, ayat-ayat ni cerita pasal apa? Ayat-ayat ni dia cerita tentang Allah menciptakan langit dan bumi ni 6 masa. Ada 6 hari. Okey. Faham tak maksud dia? Maksud dia Allah Ta'ala cara dia nak bawa manusia itu kepada mendekatkan diri pada dia. Okey, Al-Quran itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah pada penciptaan langit dan bumi dalam masa tempoh 6 masa. Okey, kenapa Allah Ta'ala nak paparkan, nak datangkan contoh langit dan bumi? Sebab semua orang mengakui. Semua orang boleh nampak. Semua orang dah tahu bahawa dalam banyak-banyak penciptaan di alam semesta ini, makhluk Allah yang besar, makhluk Allah yang luas adalah langit dan bumi. Itu contoh yang paling dekat sekali dengan mereka. So Allah bawa contoh langit dan bumi. Tetapi Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi itu. Okey. Dapatkan maklumat tersebut di situ. Okey. Dalam surah Fussilat, dia sangat istimewa. Istimewa apa? Okey, maksudnya macam ni. Kalau kita baca dalam surah lain, tengok dalam surah lain dulu, supaya kita nak tengok, kita nak hubung kaitkan penceritaan langit dan bumi ni dengan nama Fussilat itu sendiri. Okey, tengok. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak merujuk ayat-ayat dalam Quran yang kata Allah cipta langit dan bumi ni dalam masa 6 hari, tuan-tuan boleh cari maklumat pada ayat yang saya paparkan ini. Tuan-tuan boleh jumpa dalam surah Al-A'raf ayat 54, surah Al-A'raf ayat nombor 54. Boleh jumpa dekat muka surat 157. Kalau cari surah Yunus ayat 3, muka surat 208, akan jumpa Allah kata langit. Allah cerita langit dan bumi ni 6 masa, 6 hari. Surah Hud ayat 7, muka surat 222. Buka dalam surah Furqan ayat 59, muka surat 365. Buka surah Qaf ayat nombor 38, muka surat 520. Buka suratul Hadid ayat nombor 538. Ada berapa ayat? Allah menciptakan masa ni 7 hari. Dalam masa 6 hari langit dan bumi. Kita akan jumpa beberapa ayat. Kita jumpa dalam, ada lagi sebenarnya dalam ayat-ayat lain macam dalam surah Sejadah pun ada juga. Okey. Cuma yang membezakan, okey, ayat 9, 10, 11, 12 surah Fussilat
Sama juga maklumat macam Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, Surah Hud ayat 7 cerita Allah cipta langit dan bumi dalam masa hari, dalam masa 6 hari. Cuma beza kat mana? Bezanya adalah kalau tuan-tuan dan puan-puan buka surah yang saya sebut ni, yang saya paparkan ni, tuan-tuan dan puan-puan tidak akan menjumpai bagaimana perincian. Bagaimana Allah memperincikan jadikan langit dan bumi itu. Kita kalau baca surah Al-A'raf ayat 54, cuma tahu Allah Ta'ala cipta langit bumi 6 masa. Yunus 6 masa. Hud kita jumpa tahu perkataan 6 masa saja. Tapi Allah tidak perincikan macam mana 6 masa tu, langit tu berapa hari, bumi tu berapa hari. Kalau kita baca surah-surah yang saya paparkan ni, tuan-tuan tak akan jumpa maklumat itu. Sebab kita hanya jumpa cipta langit dan bumi 6 saja, 6 hari. Tetapi nak tahu maklumat perinciannya di mana? Nak tahu maklumat perinciannya di mana? Maka jawapannya ia berada dalam surah Fussilat. Nampak tak perkaitan nama dengan penceritaan langit dan bumi? Maknanya daripada perkataan Fussilat itu, maknanya memperincikan, menjelaskan. Tuan-tuan kalau buka surah saya sebut tadi, tuan-tuan tidak akan jelas lagi. Tuan-tuan tak akan dapat penjelasan lanjut, perincian lanjut. Macam mana Allah cipta dalam langit tu dalam tempoh 6 hari? Tak akan dapat. Maklumat itu dia hanya terdapat di dalam surah Fussilat. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan dapat tak? Dia maksudnya tuan-tuan akan mendapati betapa tepatnya, betapa bijaksananya Allah pada ayat-ayat lain. Allah Ta'ala tidak ceritakan macam mana langit dan bumi ni perincian diciptakan. Tapi dekat surah Fussilat. Sebab apa? Sebab nama Fussilat itu sendiri adalah menjelaskan, memperincikan. Itulah. Jelas tak? Faham tak? Jadi Allah nak perincikan tentang apa? Allah nak jelaskan tentang apa? Antara yang manusia akan mengakui, akan merasa kagum tentang Allah Ta'ala yang menurunkan Quran tadi itu adalah dengan melihat langit dan bumi. Tapi apabila masuk surah Fussilat, Allah perincikan. Tengok, kalau kita baca dekat sini, kita akan jumpa perincian dia. Tak akan jumpa dekat surah lain. Carilah. Perincian tidak akan jumpa. Ia berada di dalam surah Fussilat. Kerana nama Fussilat itu memberikan kita gambaran dia. Okey, kalau kita buka ayat 9, kita boleh baca dekat situ. Saya tak mau perincikan ayat dia. Ayat ni sebenarnya dia membantu kita untuk memahami apa contoh-contoh Fussilat tu Ustaz. Kita sebut tadilah ayat-ayat dia Basyiran wa Nadhiran. Ni kita sebut contoh lagi. Okey. Dekat ayat nombor 9, kita akan jumpa Allah ciptakan bumi dalam masa 2 hari. Okey. Khalaqal arda fi yawmaini. 2 hari. Okey. Lepas tu, waktu kita baca ayat 10, Allah perincikan pula. Waktu Allah ciptakan bumi dalam masa 2 hari ni, Allah buat apa dekat bumi tu? Maka ayat 10 Allah menceritakan kepada kita waktu Allah ciptakan bumi tu, Allah ciptakan ada gunung ganang berada di bumi tu. Lepas tu Allah limpahkan berkat dekat bumi tu. Lepas tu Allah buat apa? Allah ciptakan dekat bumi tu segala bahan-bahan keperluan untuk manusia hidup di dalamnya. Manusia kalau nak hidup dekat bumi perlukan apa? Allah Ta'ala telah ciptakan. Kalau perlukan makan makanan, Allah ciptakan pokok-pokok. Semualah telah Allah ciptakan di bumi tu. Lepas tu Allah tambah perkataan arba'ati ayyamin dalam tempoh 4 hari. Kalau kita faham 4 hari ayat 10, campur 2 hari ayat 9 dah jadi 6 hari. Ini baru cerita pasal bumi.
Kita jangan salah faham. Ayat 10 ni bukan bermakna Allah cipta gunung ganang, Allah cipta bahan-bahan keperluan dekat bumi tu ambil masa 4 hari. Sebenarnya 4 hari ni adalah digabungkan dengan maklumat ayat nombor 9. Maksudnya ayat nombor 9 ni dia digabungkan dengan ayat nombor 10 lah. Maksudnya 2 hari Allah cipta langit dan bumi ni campur dengan Allah ciptakan gunung ganang, keperluan hidup di bumi tu sebenarnya 4 hari. Maknanya Allah ciptakan bumi ni dengan gunung ganang di dalamnya untuk pasak bumi tu dan sebagainya sebenarnya 4 hari. Dia bukan ayat 10, 4 campur ayat 9, 2 jadi 6. Tak. Sebenarnya dia kombinasi. 4 hari Allah ciptakan bumi. Lepas tu, langit macam mana langit? Ayat nombor 11 cerita. Lepas tu Allah pun pergilah menuju ke langit. Masa tu langit dalam keadaan berasap. Ini sains lah, tapi saya tak nak ceritalah pasal bab-bab sains ni. Tapi kita dapat jawapan kat sini, Allah Ta'ala perintahkan kepada langit dan bumi supaya mereka ikut perintah Allah. Okey, lepas tu Allah Ta'ala cerita berapa lama diciptakan langit tu. Ayat nombor 12 Allah Ta'ala cerita. Allah kata, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Lalu dia menciptakan 7 petala langit dalam masa 2 hari je. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu setiap langit. Maknanya 7 langit, 7 lapisan langit tu Allah bagi tahu langit pertama macam mana fungsi dia, langit kedua macam mana, langit ketiga sampai langit yang ke-7. Allah ciptakan 2 hari saja. Dalam masa yang sama Allah ciptakan langit tu ada perhiasan-perhiasan dengan bintang-bintang dan sebagainya. Okey, kita bukanlah nak perincikan ayat ni dengan secara perincian dia. Cuma saya paparkan maklumat ini untuk menjelaskan tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya perincian, penjelasan penciptaan langit dan bumi itu 6 hari. Rupa-rupanya cipta bumi 4 hari, langit itu 7 lapisan langit itu dalam 2 hari. Maklumat ini hanya akan dijumpai dalam surah Fussilat. Kenapa hanya dalam surah Fussilat, tak perinci dalam surah yang lain? Kerana nama surah itu sendiri adalah Fussilat, menjelaskan, memperincikan. Okey. Jalan dekat sini dah dapat maklumat tersebut. Okey, kemudian. Kemudian kita pergi kepada satu maklumat yang penghujung kepada penutup kepada penamaan surah Fussilat ni sebab kita tak dapat tema lagi. Nanti kita akan tutup dengan tema. Okey. Ingat tak awal-awal kita kata tadi apakah 2 ciri Al-Quran, 2 sifat kepada Quran iaitu memberikan peringatan, membawa berita gembira bagi siapa-siapa yang terima Al-Quran dan memberikan ancaman kepada siapa-siapa yang menolak Al-Quran. Maka ayat 13 Allah menyebutkan, Allah menjelaskan apakah ancaman yang boleh mereka terima. Maka Allah Ta'ala kata, walaupun mereka dah tahu penciptaan langit itu Tuhan yang cipta dalam masa 7 masa tadi kan. Allah Ta'ala kata apa? فَإِنْ أَعْرَضُوا, jika mereka berpaling juga, فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَائِقَةً, maka katakan kepada mereka. Allah bagi tahu Muhammad, bagi warning kepada mereka. Warning apa? Anzartukum, aku nak bagi peringatan kepada kamu. Peringatan apa? Sa'iqah, kamu akan dapat azab petir. Misla sa'iqah, seperti petir Adin wa Thamud, seperti petir yang telah menyambar kaum Ad dan kaum Thamud. Maknanya kita menjumpai, ni di antara perincian azab yang Allah sebut pada ayat nombor 13. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang yang menolak
wahyu Quran yang menolak Nabi Muhammad, kan tak nak beriman kepada Allah yang satu, sedangkan ayat tu jelas membuktikan yang Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang patut mereka sembah, yang mereka patut mereka beribadah kepadanya. Tetapi ada satu lagi. Kalau yang ini dia adalah nadhiran, memberi amaran. Satu lagi basyiran, dekat mana basyiran? Tuhan kata pada ayat nombor 30, kalau orang yang menerima Quran pula macam mana? Maka ayat 30 bagi tahu, nanti waktu mereka nak mati, mereka akan dapat 3 berita gembira. Malaikat akan turun kepada mereka, malaikat akan bagi tahu kepada mereka 3 berita gembira. Malaikat kata apa? Alla takhafu, janganlah engkau takut nak menghadapi kematian ni. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih nak tinggalkan dunia ni. Lepas tu apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan terimalah berita gembira. Maksudnya malaikat bagi tahu, engkau kena bergembira, kau dapat satu berita gembira, kau akan dapat syurga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Okay, saya bawa 2 contoh ni. Ada orang yang berpaling, apa amaran yang Allah janji kepada mereka. Kalau ada orang yang menerima wahyu Quran tu, apakah balasan Allah beri kepada mereka? Ini sekadar contoh. Kalau nak tahu lagi dengan lebih banyak maklumat tu, kenalah baca ke semua ayat dalam surah Fussilat. Setakat ini, kita dah dapat mengetahui kenapa surah tu nama Fussilat dan beberapa contoh-contohnya. Maka kita tutup dengan tema bagi surah Fussilat ini apa? Surah Fussilat ini sebenarnya temanya adalah nak menunjukkan keagungan Allah dalam bentuk memperincikan keagungan Allah. Yang Allah itu agung. Kenapa? Dialah yang turunkan ayat-ayat Quran tu. Dan dia agung tu agung dari sudut apa lagi? Dialah yang telah menciptakan alam semesta. Dalam banyak-banyak penciptaan alam semesta yang besar, yang nampak jelas pada penciptaan langit. Pada penciptaan langit dan bumi, seperti mana yang telah kita sebut sebentar tadi. Okey, itulah sedikit sebanyak maklumat ringkas yang dapat saya sampaikan bagi nama Fussilat dan temanya. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita kena belajar ke semua ayat lah. Tapi sebab kita hanya belajar nama dan kita belajar tema saja. Pada siapa yang ada mengikuti sinopsis 30 juzuk yang kita pernah buat sebelum ini pada Ramadan yang lalu, tuan-tuan tak belajar nama pun. Cuma tuan-tuan belajar sinopsis surah Fussilat tu apa. Sebab waktu tu kita tak ulaslah pasal nama. Sebab kita bukan nak fokus pasal nama. Kita nak fokus tentang sinopsis surah Fussilat itu. Pembukanya apa, penutupnya apa, tengah-tengah antara pembuka penutupnya apa, itulah pada sinopsis. Jadi kalau ada nota sinopsis, tengok balik semula untuk mengukuhkan lagi, memantapkan lagi pemahaman tentang Fussilat. InsyaAllah tetap akan dapat sesuatu di situ. Baik. Kita lanjutkan dengan surah Asy-Syura. Boleh ke kita lanjutkan dengan surah Asy-Syura pula? Boleh ke? Boleh, Ustaz. Setuju semua? Boleh, Ustaz. Setuju. Kenapa saya tanya? Sebab kita nak belajar surah mesyuarat ni. So kita kena mesyuarat dulu. Berbincang. Setuju ke tak setuju? Okey. Maksudnya, okey. Kalau saya bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya bertanya?
tuan-tuan yang ditanya ni rasa apa? Ataupun hasil daripada saya bertanya tu, kita akan dapat maklumat apa? Dia nak kaitkan dengan surah Syura ni. Okey, okey ada kejap nanti saya jawab soalan Okey. Kalau kita buat mesyuarat kan? Ni sebelum kita ulas tentang mesyuarat ni, dia ada sesuatu pada mesyuarat. Okey. Kalau mesyuarat, biasanya mesyuarat siapa dengan siapa? Bos dengan anak buah kan dan sebagainya kan? Contoh kan? Okey, saya nak tanya, apa faedah buat mesyuarat? Apa yang kita dapat? Apa yang kita nampak pada nilai kita buat meeting, kita buat mesyuarat, nak bincang pasal tender ke, nak bincang pasal apa, kenapa? Kita akan dapati apa? Dia sebenarnya daripada nama ni, dia akan membawa kepada satu maklumat. Kenapa tiba-tiba ada surah meeting pula? Ada surah mesyuarat pula di dalam Quranul Karim. Jadi kita kena gali. Kenapa dengan mesyuarat ni? Kenapa dengan mesyuarat ni? Fusilat tadi dah jelas dah. Mesyuarat ni kenapa dengan mesyuarat ni? Okey. Okey, jawapan dia. Dapat keputusan yang dipersetujui bersama. Betul, nak mendapat satu keputusan. Betul. Okey. Nak dapat satu keputusan yang sama. Betul? Nak dapat persetujuan yang sama. Betul. Itu memang tujuan mesyuarat. Dia kata kuncinya pada satu keputusan. Okey, kat situ penting. Okey, ingat perkataan satu keputusan. Okey. Siapakah yang mensyariatkan, yang memerintahkan bahawa dalam urusan hidup ni kita perlu buat mesyuarat? Jawapannya adalah Allah lah. Kan? Sebab nanti kita akan belajar ayat kita pasal mesyuarat adalah Allah. Okey, Allah tu berbilang-bilang tak? Allah tu satu. Satu, okey betul. Okey. Allah ni satu, tapi rasul-rasul yang dia hantar ramai tak? Ya Allah utuskan. Kita belajar ada berapa rasul? Ada 25 rasul. Okey. 25 rasul ni, okey, mereka adalah kitab dia, betul? Walaupun rasul berbeza, walaupun kitab-kitab wahyu dekat rasul ni berbeza, tetapi mereka dapat wahyu tu daripada siapa? Daripada Tuhan yang satu. Betul tak? Agama yang Nabi-Nabi ni bawa, agama tu dia ada perbezaan tak dari sudut utama, dari sudut ketuhanan? Ada tak Nabi-Nabi ni dia membawa kepada Tuhan lain? Kan? Dia akan bawa kepada Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Musa dia ajak beribadat kepada Tuhan yang sama. Nabi Muhammad mengajak umat dia kepada Tuhan yang sama. Hujungnya nanti pergi ke mana? Pergi kepada yang satu itulah. Yang satu tadi. Maka apa kaitan mesyuarat tadi? Kalau kita buat mesyuarat, kita akan dapat satu keputusan. Nampak tak? Satu keputusan tu dia ada kaitan dengan satu Tuhan. Betul, satu. Lepas tu akan membawa kepada apa? Kesatuan. Okey, jelas. Dalam masa yang sama, kita yang mesyuarat ni, seolah-olah dia membawa kepada darjat kita semua sama. Betul tak? Idea kita diterima. Sebab tu orang buat mesyuarat. Menunjukkan bahawa kalau aku bos pun, aku tetap iktiraf engkau. Maksudnya, dia akan membawa kepada kesamaan. Manusia yang sama, kita perlukan pendapat pendapat orang membawa kepada kesamaan. Betul tak? Kalau bos kita tak percaya dekat kita, rendah-rendah kita, ada perbezaan, kenapa dia buat mesyuarat?
kau buatlah sendiri keputusan. Tapi kenapa? Nak menunjukkan bahawa ada kesamaan. Membawa kepada kesamaan. Lepas tu akan membawa kepada apa? Kesatuan keputusan tadi, maknanya tidaklah berpecah belah. Faham tak? Berpecah belah. Ni keputusan ni keputusan ni. Kan susah. Tapi kalau kita mesyuarat, buat satu keputusan, dia akan membawa kepada kesatuan. Tuan-tuan dah nampak dah dia punya hikmah dia. Okey. Sekarang isu dia, siapa yang bagi idea? Siapa yang mensyariatkan kena buat mesyuarat? Jawapannya adalah Allah. Allah tu yang mana? Yang satu tu. Maknanya, Allah Ta'ala ni, dia tahu ya kita ni perlu apa. Kenapa? Maksudnya Allah Ta'ala ni, dia tahu manusia ni kalau nak bersatu, kalau nak ada kesatuan, kalau tak nak berpecah belah, buat dulu perbincangan. Buatlah mesyuarat dekat situ. Nanti dia akan pergi hujungnya kat mana tahu? Dia pergi kepada hujung, siapa yang mensyaratkan adanya buat mesyuarat ni? Dia akan pergi kepada Tuhan yang satu tadi. Jadi sebenarnya daripada mesyuarat ni kan, dia sebenarnya dia akan membawa kepada jawapan. Siapa yang mereka-reka adanya mesyuarat ni? Siapa yang mesyuarat ni? Jawapannya adalah kepada Tuhan tu, Allah tu. Okey. Dia okey. Jelas kat situ, nanti saya akan terangkan lagi sikit lagi maklumat tu. Okey, kita pergilah kepada ayat dia. Okey, jadi kita fahamlah sebab penamaan surah tadi kita dah bincangkan, tak perlu saya nak terangkan. Okey, kita kena cari ayat dia. Kita kena cari ayat yang pasal mesyuarat ni. Kita jumpa dekat ayat nombor 38. Kita jumpa dekat ayat nombor 38. Selepas Allah Ta'ala suruh kita menerima perintah Allah. Kan? Semua orang, walaupun latar belakang dia berbeza, tapi kalau semua pergi menyahut perintah Allah, dia akan bawa kepada persamaan tak? Sama. Walaupun dia bangsa, walaupun dia orang African ke, dia orang Asia ke, dia orang Eropah ke, dia orang Melayu ke, tapi kalau dia pergi menyahut seruan Tuhan, semua akan pergi kepada yang satu. Okey, nampak tak? Pergi pada yang satu. Lepas tu Allah perintahkan mereka solat. Kalau kita solat, semua menghadap Kaabah yang sama. Semua solat itu kerana Tuhan yang satu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wa amruhum syura bainahum. Lepas tu Tuhan kata, dalam bab hidup sama manusia ni, buatlah secara bermesyuarat. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan apa? Walaupun engkau bos, walaupun kau hanya assistant, walaupun kau apa, tapi kita akan bergabung, hujungnya dapat keputusan yang satu. Macam mana semua orang solat kepada Tuhan yang satu. Mereka menyahut perintah Tuhan, sama Tuhan yang sama, pergi kepada satu. Okey. Dah dapat maklumat pada mesyuarat tadi tu, ayat nombor 30-38. Kerana orang dulu ni mungkinlah kita tak dapatlah rasa kepentingan mesyuarat tu. Kalau mungkin bagi ada setengah orang mungkin tak pernah kerja government ke, mungkin dia tak pernah meeting buat kerja sendiri ke, mungkin dia tak nampak. Tapi sekurang-kurangnya takkanlah suami isteri tak pernah berbincang. Betul tak? Kalau suami isteri kalian nak ikutkan, memang banyak tak sekepala, betul tak? Kan, betul tak? Tapi kalau kita berbincang, kita akan dapat satu keputusan. Berbeza tu. Dalam taman kita pula ada Datuk, ada Datin, ada Tan Sri, ada apa. Tapi apabila kita nak buat keputusan untuk kepentingan taman kita, masing-masing duduk berbincang. Betul tak? Maka nanti dapat satu keputusan yang sama. Macam tu juga kita solat, yang solat tu orang miskin, yang solat tu orang kaya, yang solat itu. Tapi semua pergi kepada satu tujuan macam tu.
Okey, jelas. Nampak tak? Tengok mesyuarat. Tambah-tambah lagi orang Arab dulu, mereka memang akan merasai perbincangan tu. Kan orang Arab ni kan banyak kabilah. Ni kabilah ni lah, kabilah ni lah, kabilah ni lah. Kan suku ni lah, suku ni. Maka apabila Allah Ta'ala mendatangkan, Allah yang beri idea, Allah yang mensyariatkan adanya mesyuarat tadi, mereka mendapat kata sepakat. Walaupun kabilah ini lebih mulia pada kabilah ini, tapi nak buat keputusan, meeting. Walaupun dia ketua, anak buah dia, tapi dia tak boleh buat seorang-seorang. Dia perlu. Kan, betul tak? Macam admin lah. Walaupun admin tu dia pegang admin, dia boleh remove bila-bila je orang dalam ahli dia. Kan? Tapi dia nak jaga ahli dia, dia mesyuarat dulu, bincang dulu, dapat sepakat. Sepakat membawa berkat. Okey. Dah tahu ayat dia mudah je ayat ni. Okey, cuma dia belum habis lagi tau. Ini baru masuk lapisan yang pertama untuk kita mencari justifikasi kenapalah Allah nak sebut tentang mesyuarat ni. Okey, kita dah tahu faedah daripada mesyuarat tu. Okey, faedah pada mesyuarat tu. Sekarang lapisan kedua kita kena tahu tentang siapa yang bagi idea mesyuarat tu. Maksudnya Allah. Betul tak? Allah yang perintah kita buat mesyuarat tu. Betul tak? Maknanya kalau Allah perintah kita buat mesyuarat tu, maknanya apa? Dalam kehidupan kita, dalam segala serbi, memang semuanya datang daripada Tuhan yang satu tadi. Okey. Untuk lebih faham lagi, okey, mari kita pergi lihat kepada tema yang ada pada surah Asy-Syura ni. Okey, surah Syura. Sekejap saya tengok. Berapa jam kita ni? Pukul 10 ada waktu lagi, insya-Allah. Okey, boleh kita teruskan ya? Sikit lagi. Okey. Surah Syura ni sebenarnya kita mungkin surah Syura ni dia bukan sekadar nak menerangkan tentang hasil mesyuarat tu. Yang besar dia sebenarnya yang Allah Ta'ala nak kita ambil pada mesyuarat tadi tu adalah kepada siapakah yang mensyariatkan mesyuarat tu. Kat situ sebenarnya. Maksudnya dia bukan hanya bincang tentang mesyuarat tu, tetapi kita kena tahu tentang idea siapa ni suruh buat mesyuarat ni. Dia adalah dari Allah. Idea tu bahasa kita, tapi kalau bagi Allah dia adalah wahyu, dia adalah syariat. Allah yang mensyariatkan. Kalau kita dengan manusia kita kata bagus idea engkau ni kan, betul lah, kita kena bincang dulu, kalau tidak habis kita. Kan? Tapi kalau kita dengan manusia kita akan puji orang tu, bagus idea engkau. Kan contoh. Tetapi pada isu syura ni kita kena puji siapa? Kita kena puji kepada yang mensyariatkan adanya mesyuarat itu. Okey, maknanya dia sebenarnya nak fokus kepada Allah yang mensyariatkan adanya mesyuarat itu. Maknanya apa? Maknanya kalau sesuatu itu datangnya dari Allah, okey, apa saja yang Allah datangkan, okey, ianya pasti ada hikmah. Kena faham macam tu. Dia apabila orang kata, betapa bagusnya kita buat mesyuarat ni, nanti dia akan cari jalan. Siapa yang bagikan syariat mesyuarat ni? Jawapannya adalah Allah. Maknanya kita kata, bagus Allah Ta'ala ni mensyariatkan ada mesyuarat. Secara tak langsung, kita akan dapat belajar, rupa-rupanya Allah Ta'ala ni dia tahu apa yang bagus untuk kita buat, apa yang tak bagus untuk kita buat. Allah yang tahu bagus tak bagus itulah kita boleh kaitkan dengan perkataan hikmah. Jelas tak? Faham?
Sampai kat situ. Allah Ta'ala tahu hikmah yang kita boleh dapat kalau kita buat mesyuarat. Allah Ta'ala mengetahui kalau tak bermesyuarat ni, kalau tak ada disyariatkan mesyuarat, apa kesan yang akan berlaku? Jelas. Jadi daripada mesyuarat tadi tu, dia akan menampakkan lagi betapa bijaksananya Allah Ta'ala ni dalam syariatnya dan juga dalam penciptaannya. Itulah tema. Tak faham tak? Jelas tak? Maksud dia surah Syura ni, dia sebenarnya tema dia nak jelas. Surah Syura ni sebenarnya dia nak bagi, dia punya hujung dia adalah untuk sedarkan kita, nak bagi kita ni dapat rasa, kita mengakui bahawa apa saja datang dari Allah pasti ada hikmahnya. Okey, pasti ada hikmahnya. Hikmah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak suruh kita rasa, kita faham tu ada dua perkara. Yang pertama, pada segala ajaran-ajaran syariatnya. Kalau sebut syariat ni, macam wahyu, macam solat, macam ibadat-ibadat tu kita fokus kepada syariatnya. Tetapi, kita kan tahu Allah Ta'ala ni semua dari dia. Hatakan apa? Bagi rezeki, dia juga yang datangkan. Ada hikmah tak? Ada hikmahnya. Yang datangkan pandemik tu siapa? Allah tu juga. Tuhan yang mensyariatkan solat, dia juga yang menciptakan adanya pandemik ni. Okey, contoh betul tak? Jadi surah Syura ni, dia surah yang nak mengajak kita supaya merenung, berfikir, mengakui bahawa apa saja yang datang dari Allah ni pasti ada hikmahnya. Pada syariatnya atau pada penciptaannya. Lepas tu kalau orang nak tanya contoh, apa contoh syariat Allah yang ada hikmah? Maka tu nama surah tu. Apa dia? Mesyuarat. Mesyuarat ada hikmah tak? Oh, ada. Bahkan mesyuarat ni dia dah jadi benda wajib dalam kerajaan. Tu yang kita buat parlimen tu yang duk belaga sekarang ni kan. Dia ada pandemik politik sekarang ni. Kan. Buka parlimen. Sebab apa? Sebab nak mesyuarat. Nampak tak? Pada parlimen tu lah syura. Jelas tak? Lepas tu tambah lagi buat perolehan, kena bincang. Kan nak buat pembelian terus macam mana, nak pilih tender macam mana. Dekat situ kita nampak. Selama ni mungkin kita abaikan. Sikit-sikit mesyuarat. Betul tak? Mesyuarat. Tapi kita tidak mencari tentang siapa yang bagi idea dalam mesyuarat ni. Rupa-rupanya adalah Allah. Jadi mesyuarat itu salah satu syariat dari Allah. Jadi surah Syura adalah surah yang mengajak kita supaya renung. Apa saja dari Allah ni pasti ada hikmah. Sebab Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha bijaksana. Okay, jadi cuba kita tengok kepada contoh hikmah yang ada pada syariat Allah. Lepas tu kita tengok contoh hikmah yang ada pada ciptaan Allah. Allah mencipta apa, ada hikmah dia. Kita tengok contoh dia. Surah Syura, dia bawa contohlah. Okay, contoh. Kalau ayat nombor 13 surah Syura, kita dapat belajar hikmah kenapa Allah Ta'ala ni dia bagi perintah tauhid yang sama. Walaupun Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata Allah telah mensyariatkan kepada kamu urusan agama. Kata Allah kepada kamu ni Nabi lah. Allah kata Allah telah mensyariatkan kepada kamu wahai Muhammad urusan agama ni seperti mana Allah telah mewasiatkan kepada Nuh. Nabi Nuh ni pun Allah wasiatkan dia ada pesanan dalam agama. Allah Ta'ala kata apa?
Ibrahim pun macam tu juga, Nabi Musa macam tu juga, Nabi Isa macam tu juga. Ini Rasul-Rasul Ulul Azmi sebenarnya. Tapi hujungnya satu je. Allah Ta'ala kata apa? An aqimuddin, tegakkanlah agama. Wala tatafarraqu fih, janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Tegakkanlah agama, jangan berpecah belah ni sebenarnya nak bawa kepada mana? Nak bawa kepada kesatuan. Isu sekarang, kenapa kita ni berpecah? Ada Kristian, adanya orang ahlul kitab, adanya orang kafir. Kenapa? Sedangkan kita semua datang dari Tuhan yang sama. Allah juga pada Tuhan yang sama. Tapi kenapa berpecah? Sebab apa? Kenapa perlu ada banyak agama ni? Kerana agama-agama itu mereka tidak ikut syariat Tuhan yang satu tu beri syariat. Kalau semua orang ikut agama, ikut syariat pada nabi-nabi tu, tentu mereka akan takkan berpecah belah. Maka tak adalah agama Yahudi, tak adalah agama Nasrani. Takkan berpecah belah. Sebab apa? Sebab Tuhan Ibrahim, Tuhan yang sama. Tuhan Musa, Tuhan yang sama. Tuhan Isa, Tuhan yang sama. Tuhan Nabi Nuh, Tuhan yang sama. Okey, jadi contoh yang paling dekat supaya jangan berpecah, kan? Jangan bergaduh. Bincang dulu. Itulah mesyuarat. Betul tak? Cepat-cepat buka parlimen tu. Allah sallallahu Muhammad. Contoh Okey. Kita tengok contoh lain. Kita nak tengok hikmah ni, hikmah ajaran tauhid ni pada syariat. Pada syariat. Okey, sekarang kita tengok contoh pada penciptaan, pada ciptaan Allah. Contohnya Allah bawa datang rezeki. Kalau kita baca ayat 27 ni, kan, ayat 27 ni kalau kita baca, kita akan dapat mengetahui hikmah dia. Sebenarnya ayat 27 ni nak menunjukkan hikmah tentang rezeki. Okey, jangan lupa perkataan hikmah tu. Hikmah tu penting. Sebab hikmah, perkataan hikmah itulah yang menjadi tema. Yang menjadi tema kepada surah Syura. Hikmah itulah yang dapat dari syura. Dari mesyuarat itu. Kalau kita tengok contoh, surah Syura ni, ayat 27. Allah buat contoh pasal rezeki. Cuba kita tengok ayat-ayat rezeki tu. Allah Ta'ala kata apa? Yang bermaksud, jika Allah melapangkan rezeki bagi semua manusia, semua hamba-hambanya, tentu mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah ni dia maha bijaksana, dia turunkan rezeki itu ikut kadar yang Allah Ta'ala tetapkan. Faham tak maksudnya? Maksudnya Allah bagi tahu, kalau semua orang kaya sama kaya, kalau semua orang boleh hidup mewah, Allah Ta'ala kata tentu ada di kalangan mereka ni akan jadi orang yang lupa diri, lupa daratan, jadi sombong. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dia turunkan rezeki ni ikut kadar yang Allah tetapkan. Sebab tu ada orang Allah bagi dia lebih, dia dapat. Hidup dalam mewah dia. Ada orang sedang-sedang. Ada orang kan dia perlu belanja RM50 satu hari. Tapi Allah beri dia RM30 je dia dapat. Semua itu Allah yang turunkan daripada Tuhan yang sama. Daripada Tuhan yang sama. Tuhan yang sama turunkan rezeki pada orang yang mewah. Tuhan juga yang sama menurunkan rezeki pada orang yang cukup-cukup makan tadi. Tuhan yang sama juga turun kepada orang yang ada kekurangan sikit belanja dia. Allah bagi tahu kata apa? Allah Ta'ala bagi tahu pada hujungnya, Allah Ta'ala ni dia tahu, ilmu dia mendalam, lagi dia maha mengetahui. Maknanya Allah bagi tahu. Tuan-tuan ya, kita pernah lalui, kita pernah dengar, kita pernah nampak ada orang ni masa dia biasa-biasa je, dia selalu ingat dekat kita, betul tak? Baik dia. Tapi setelah dia dapat projek, contoh, dia dah jadi kaya, kadang-kadang dia lupa diri. Betul tak? Kita pun dia tak kenal dah.
Kadang-kadang patut Allah bagi tahu. Kalau Allah kayakan semua ni, kata Allah, tentu ada orang yang akan melampaui batas. Kita walaupun kita orang yang biasa-biasa ni, kita selalu kata, kalau aku kaya, kan? Lagu, kalau aku kaya, kan? Semua orang nak kaya. Kita kena cita nak kaya, nak jadi orang kaya yang bertakwa. Tetapi belum tentu kalau Allah beri kita kaya, kita akan jadi takwa. Semua orang nak, tapi belum tentu. Belum tentu. Tu yang Allah bagi tahu. Allah ni dia tahu rezeki yang banyak mana nak bagi. Lepas tu kan, sebenarnya dia nak cerita pasal hikmah. Hikmah kat macam mana? Bijaksananya Allah dalam distribute rezeki tu. Allah bagi rezeki tu berbeza-beza, tak semua sama. Maknanya dia nak menunjukkan tentang hikmah. Okay, tentang hikmah. Tuan bayangkan hikmah yang kita paling senang nak nampak lah. Okey, kalau semua orang kaya. Semua orang kaya. Tuan pernah tengok tempat tu kaya kan? Kaya. Siapa yang nak buat jalan raya untuk perempuan jalan? Ni, siapa yang nak buat flyover yang tinggi-tinggi tu? Adakah orang kaya-kaya yang akan buat? Siapa yang akan kutip sampah kita tu? Siapa? Siapa yang sanggup kerja berpanas tu? Bukanlah kita downgrade orang, tidak ya, minta mohon maaf ya, jauh sama sekali, tak. Maksudnya kita nak menunjukkan bahawasanya tentang kenapa Allah bagi rezeki orang berbeza-beza. Mungkin ada setengah orang kaya ni dia marah. Ni kenapa tak nak usaha? Itulah pemalas, malas belajar. Sekian-sekian. Dia tak nampak sebenarnya. Kalau bukan Allah yang buat macam tu pada orang, siapa yang nak jaga guard rumah kau tu? Siapa? Contoh, kalau semua orang sama duduk kat pejabat, kan? Betul tak? Jadi dekat situ kita nampak hikmahnya Allah yang menentukan. Hikmah. Ini Allah buat contoh pasal rezeki. Jadi, ini adalah dua contoh bagi ni. Hikmah Allah pada syariatnya macam agama tadi dan pada ciptaannya macam rezeki. Jadi kalau kita tengok ayat ni, kita nampak pada kenapa datang daripada wahyu Tuhan yang sama. Hikmahnya untuk apa? Supaya tak berpecah belah. Tapi kenapa berpecah belah juga? Sebab ada orang dia tak ikut wahyu yang daripada Tuhan yang sama. Dia ikut orang dan sebagainya. Lepas tu pada rezeki, nampak pada hikmahnya. Jadi hikmah inilah yang Allah nak paparkan pada nama surah Asy-Syura, iaitu hikmah yang ada pada mesyuarat itu ada hikmahnya dan hujungnya akan membawa kepada siapakah yang mensyariatkan adanya mesyuarat itu. Jawapannya adalah Allah. Jadi kalau Allah tu, maka akan membawa hujungnya kepada mana? Maka akan membawa kepada hujungnya surah Syura ini adalah apa saja yang datang dari Allah pasti ada hikmahnya. Contoh yang paling dekat pada mesyuarat. Oleh sebab itu, janganlah pergi kepada agama yang bukan Allah syariatkan. Ambil agama Allah, ambil kitab Allah, terima Rasul yang Allah Ta'ala hantar, ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang maha bijaksana. Bijaksana itu dia akan didapati pada Asy-Syura itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Maka tamatlah kita bagi dua surah pada malam ini. Moga-moga kita semua semakin dapat merasai bahawasanya Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha hikmah. Betul tak? Hikmah kita berada dekat rumah ni kan, banyak benda yang kita boleh berbincang dengan suami isteri. Kadang-kadang seorang ni balik malam, seorang ni outstation, seorang ni kadang tak ada masa pula, betul tak? So kalau ada ni banyak benda. Kita boleh tahu masalah anak, betul tak? Kita boleh belajar kelas online, kita boleh tolong orang yang susah. Tak, dia
Sebab apa? Dia datang kepada siapa? Dia bawa kepada Tuhan yang maha bijaksana. Dan semoga kita dapat mengetahui bahawasanya Al-Quran ini sifatnya adalah menjelaskan, memperincikan kepada kita. Moga-moga kita dapat manfaat untuk pengisian kita pada malam ini. Jadi saya buka satu atau dua soalan. Ada soalan tanya tadi, saya jawab sekejap. Okey. Sekejap, ada yang tanya soalan. Okey, ada yang tanya soalan. Ustaz, 6 dan 2 hari dalam Al-Quran ini sama ke 6 dan 2 hari di dunia? Sebenarnya masa yang Allah cipta langit dan bumi ni sudah tentu dia tak samalah. Sebab apa? Sebab masa kita lalui sekarang ni sudah ada langit, sudah ada bumi. Waktu Allah nak cipta langit dan bumi tu, kan belum ada lagi peredaran masa macam kita. Maknanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui apa maksud 6 masa tu. Apa maksud 6 hari tu. Kita tak tahu sebenarnya 6 hari bagi Allah tu, dia satu hari tu 24 jam ke? Kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kenapa Allah sebut dalam tempoh 6 hari? Nak menunjukkan kepada kita bukan Allah Ta'ala tu perlu sampai 6 hari. Allah Ta'ala boleh je kun fayakun. Allah Ta'ala boleh je kata jadilah langit, jadilah. Tapi Allah Ta'ala nak kita belajar. Kita belajar bahawasanya dalam hidup kita ni dia ada tahap-tahap dia. Dalam hidup kita ni dia ada fasa-fasa dia. Kan? Kenapa Allah kata ciptakan bumi ni 4 hari, cipta langit 2 hari? Nak menunjukkan kepada kita dalam hidup kita ni memang macam tu. Ada fasa, kita buat sesuatu tu kena ada peringkat by peringkat by peringkat by peringkat. Ada keteraturan dia. Kita level asas, naik level sederhana, naik level. Begitulah kita belajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada persoalan lain? Jelas ke? Boleh faham tak? InsyaAllah minggu depan, hari Jumaat, kita akan belajar 2 lagi nama surah lain. InsyaAllah. So nanti saya beri nota. Surah Zukhruf. Baca dulu. Surah Zukhruf pasal perhiasan. Oh, menarik ni. Kenapa surah ni dia sebut tentang perhiasan? Lepas tu, kita akan belajar surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ni adalah asap. Kabut-kabut. Kita akan belajar pada minggu depan 2 surah. Az-Zukhruf dan juga surah Ad-Dukhan. Baik. Kita tak ada soalan kan? Ada satu verbal. Saya tengok dekat ni macam ada soalan tak? Saya tengok dekat ni. Ada soalan ke tak ada? Macam tak ada je. KLB tak ada. Alhamdulillah. Okey. Kalau tak ada soalan, saya berhenti di sini. InsyaAllah saya jemput tuan-tuan puan besok. Jika ada kelapangan, boleh mengikuti siri yang ke-9 Tadabbur Suratul Al-Kahfi. InsyaAllah. Besok kita belajar Suratul Al-Kahfi. Kita akan masuk kisah Ashabul Al-Kahfi secara ringkas insyaAllah pada esok pagi. Dan pada petangnya, jam 3 petang, dijemput mengikuti pengisian tajuk Tahyul, Khurafat dan Mistik oleh Ustaz Zahiruddin Zabidi. InsyaAllah. Malam esoknya pula, boleh ikuti kelas Israiliyat. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sentiasa mengikuti pengisian-pengisian yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Sebenarnya tuan-tuan pun dapat pahala. Sebenarnya
kami ni hanya menguruskan saja apa sumbangan tuan-tuan dan perempuan sebenarnya. Itu je sebenarnya. Tak ada, maksudnya kami sebagai Akademi Tadabbur menguruskan sumbangan tuan-tuan dan perempuan. Maknanya tuan-tuan yang menyumbang, okey, tuan-tuan telah membantu rakan-rakan yang tak mampu nak menyumbang. Maknanya bukan sekadar dapat sumbangan, bukan dapat pahala sumbangan saja, tapi dapat belajar. Cuba tuan-tuan bayangkan. Dengan sumbangan tuan-tuan dan perempuan ni, kita buat di FB, kita juga buat secara langsung ke FB. Kalau tuan-tuan tengok di FB ni, kita punya yang melihat rakaman, ada sampai 700 orang view, dekat 800 pun ada orang view. Nak menunjuk bahawa tuan-tuan bayangkan, cuba tuan-tuan bayangkan, kalau rakaman itu dia boleh duduk bertahun-tahun, orang tengok, besar tak pahala kita? Bayangkan selama ni orang tak faham pun fusilat tu apa. So lepas dia faham, dia tengok rakaman yang ada di YouTube ataupun di FB, tuan-tuan dapat pahala, orang tu bertambah khusyuk, dia baca ayat Quran, dia faham. Bayangkan setiap kali dia baca surah Al-Fusilat dengan Syura, kita dapat pahala. Bayangkan tuan-tuan perempuan. Walaupun kita tak mampu nak kita mungkin tak mampu nak kita tak mampu nak hebahkan semula maklumat ni kan, cara bertulis sebagainya, tetapi orang lain boleh menumpang belajar daripada secara sama ada secara langsung di Zoom, dan mereka boleh melihat di FB Akademi Tadabbur dan juga di YouTube. Itulah legasi kita. Kami ni dapat juga menyumbang amal jariah, tuan-tuan pun juga menyumbang amal jariah. Kita semua, Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kita. Itu je saya nak maklum kepada tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak-banyak kepada penyumbang. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairah. Kami di Akademi Tadabbur ni hanya menjalankan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita cuba nak penuhi jadual-jadual. InsyaAllah kita akan menambah baik lagi pengisian-pengisian yang ada. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.